soalan itu daripada Ahli Parlimen KAPA Dr. Halimah, dan Yang Berhormat Tuan Lukanisman jawab bahawa saya cuba sampaikan ini seperti mana yang disampaikan. Kalau kita tengok kepada pengalaman kita apabila GEG dibentangkan, satu pertindihan pandangan telah pun timbul disebabkan tekanan daripada industri, iaitu industri maksudnya industri rokok telah pun berjaya masuk ke parlimen dan berjumpa dengan ahli-ahli parlimen, dan ini telah memberi kesan kepada keputusan untuk menggugurkan GEG daripada Akta Kawalan Produk Merokok dan juga Kesihatan Awam. Ini yang disebut oleh Timbalan Menteri. Lebih kurang begitulah, saya paraphrase, sebab apa yang saya ada di sini adalah laporan dalam berita bahasa Inggeris, saya terjemahkan dalam kepala saya sendiri tadi. Tetapi lebih kurang itulah yang disampaikan oleh Yang Berhormat Tuan Lukanisman. Maka apabila kita dengar pendedahan tersebut, ini mengejutkan saya, mengejutkan pelbagai pihak yang berjuang dalam sektor kesihatan awam, sebab dua perkara. Yang pertama, ini mengejutkan sebab jelas menunjukkan bahawa ini adalah satu tindakan yang telah pun langgar satu perjanjian antarabangsa. Malaysia ini adalah sebuah negara yang telah pun setuju dan memeterai Framework Convention on Tobacco Control di bawah Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO. Dan di bawah artikel 5.3 Framework Convention ini adalah treaty antarabangsa, maksudnya undang-undang antarabangsa. Saya sebut dalam bahasa Inggeris, in setting and implementing their public health policies with respect to tobacco control, parties, Malaysia, shall act to protect these policies from commercial and other vested interests of the tobacco industry in accordance with national law. Maksudnya, kerajaan ataupun negara-negara yang menjadi ahli ataupun yang telah menandatangani dan memeterai treaty antarabangsa ini mestilah melindungi dasar kebangsaan mereka daripada sebarang tekanan yang datang daripada industri ataupun yang datang daripada kepentingan komersial. Ini jelas menunjukkan pengakuan yang telah dibuat oleh Timbalan Menteri Tuan Lukanisman bahawa keputusan kerajaan untuk menggugurkan satu peruntukan yang sangat-sangat penting, satu perkara yang sangat penting dalam akta baru berkenaan dengan produk merokok dan juga kesihatan awam, iaitu Generational Endgame, menamatkan pembelian rokok kepada mereka yang lahir pada tarikh tertentu, telah pun dipengaruhi oleh lobby ataupun kuasa-kuasa komersial daripada syarikat-syarikat tobacco, tembakau yang jual Marlboro, yang jual Salem dan sebagainya, Mile 7 dan sebagainya, dan juga daripada industri vape. Yang kedua, ini menunjukkan bahawa tekanan ini yang saya tuduh dulu memang wujud dan bukan sangat, dan saya ulangi, bukan sangat soal hujah yang telah pun diberi oleh Peguam Negara, yang dalam episod-episod sebelum ini pun saya kata tidak ada asas langsung. Sebenarnya ini adalah pengakuan bahawa kerajaan telah tunduk kepada lobby big tobacco ataupun kepentingan syarikat-syarikat tembakau besar dan juga kepada syarikat-syarikat vape. Dan akhirnya kita tahu kebenaran, iaitu keputusan itu dibuat bukan demi kesihatan awam tetapi kerana tunduk kepada kepentingan komersial daripada syarikat-syarikat tersebut. Untuk peringatan penonton dan pendengar keluar sekejap, apa yang masukkan KJ tadi iaitu alasan ataupun penjelasan oleh Peguam Negara pada ketika GEG tidak lagi menjadi agenda legislatif kerajaan hari ini menggunakan alasan perlembagaan, iaitu tidak ada konsistensi dari segi peraturan ataupun perundangan untuk dua kelompok. Kita dah jelaskan dalam episod yang lebih awal, tapi apa yang KJ tekankan adalah berdasarkan pengakuan daripada Timbalan Menteri ini, jelas bahawa ini bukan soal konsistensi perlembagaan dan sebagainya, tetapi adalah satu political decision made in part because of tobacco lobby. Dan Syaril, saya kena sebut bahawa saya dah tahu benda ni sebab sejak saya berada di Kementerian Kesihatan pada tahun 2022,
Dan waktu saya nak bawa peruntukan GEG ni dalam akta yang baru, saya dah tahu ada ahli-ahli parlimen dan yang jumpa dengan syarikat-syarikat tobacco ini sewaktu sesi parlimen. Ada seorang tu yang telah membawa Philip Morris, kalau tak silap saya, jumpa dengan ahli-ahli parlimen. Dia dah jadi seorang menteri hari ni. Dan dia tanpa segan silu telah menganjurkan satu taklimat untuk ahli-ahli parlimen daripada parti beliau dan menjemput tobacco company untuk memberi taklimat. Bagi saya, bila kita nak buat satu undang-undang berkenaan dengan kesihatan awam, kita, we don't let in the enemy. We don't let in if you're trying to save people in a safe house, you don't let in somebody who's trying to kill you. Jadi bagi saya dah nampak dah bahawa daripada peristiwa itu, memang sudah ada, memang ahli-ahli parlimen kita dah compromise. Dan selepas tukar kerajaan, orang ni dah jadi menteri. Dan saya tahu bila orang tu dah jadi menteri, dialah yang bawa tobacco company untuk jumpa dengan ahli parlimen daripada parti dia. Saya tahu GEG akan mati. Sebab Big Tobacco has not just penetrated MPs, they have managed to penetrate the cabinet itself. Broader conversation KJ, soal lobbying ni, saya rasa ia akan berlaku dan berterusan. Apa yang kita boleh harapkan adalah parlimen dan juga kerajaan tidak tunduk lah. Maknanya dia boleh mendengar pandangan. Saya rasa KJ pun tak kata jangan dengar langsung pandangan daripada industri dalam hal ini ataupun dalam hal-hal apa-apa saja pun. Tapi kena sedarlah bila industri itu berkata sesuatu, dia punya motif dan motivasi itu dah tentu berbeza daripada motif dan motivasi sebuah kerajaan menjaga kesihatan awam. So you take that into account, but it's still a political decision. You have to make keputusan politik yang sesebuah kerajaan kena buat. Dan kali ini, dan dalam hal ini, it was a political decision. Keputusan politik, bukan perlembagaan, yang menyebabkan GEG drop. Ya, sebab Tuan Rukan Isman, Timbalan Menteri mengakui bahawa tekanan itu, lobby itu ataupun tekanan pressure itu telah mempengaruhi keputusan. So jumpa okeylah. Tetapi jumpa dalam keadaan, saya tahu, jumpa dalam keadaan ahli parlimen nak membuat keputusan berkenaan dengan undang-undang itu, saya rasa sesuatu yang sangat-sangat luar biasa dan satu yang saya rasa contravene semangat yang ada di sebalik Framework Convention on Tobacco Control.